Bab 1, Rumah Tuhan. Kitab Kejadian mengisahkan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim AS tidak mempunyai anak dan tiada lagi harapan untuk memilikinya. Pada satu malam, Tuhan memanggilnya keluar dari khemah dan berkata kepadanya, "Pandanglah ke langit dan hitunglah bintang jika engkau mampu menghitungnya." Ketika Nabi Ibrahim AS merenung bintang gemintang, terdengarlah suara berkata, "Demikianlah banyaknya keturunanmu nanti." Ketika itu, isteri Nabi Ibrahim AS, Sarah, berusia 76 tahun, manakala baginda sendiri berusia 85 tahun. Dan Sarah memberikan suaminya Hajar, hambanya yang berasal dari Mesir, supaya baginda menjadikannya sebagai isteri kedua. Namun lama-kelamaan perasaan cemburu timbul juga antara Tuhan dan hambanya. Lalu Hajar melarikan diri daripada menjadi sasaran kemarahan Sarah. Beliau menangis dan mengadu penderitaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat dengan pesan buatnya, "Aku akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepadamu, sehingga tiada seorang pun dapat menghitung mereka." Malaikat itu juga berkata, "Tenanglah, tidak lama lagi engkau akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah dia Ismail, kerana Tuhan sudah mendengar tangisanmu." Kemudian Hajar kembali kepada Nabi Ibrahim AS dan Sarah lalu menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh malaikat. Apabila kelahiran itu berlaku, Nabi Ibrahim AS pun menamakan puteranya Ismail, yang bermaksud Tuhan mendengar. Ketika umur anak itu mencecah 13 tahun, Nabi Ibrahim AS berusia 100 tahun dan Sarah pula 90 tahun. Dan Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Ibrahim AS, menjanjikan seorang anak lelaki buat Sarah yang harus dinamakan Ishak. Bimbang andai anaknya yang sulung akan kehilangan kasih sayang di sisi Tuhan, Nabi Ibrahim AS pun berdoa, "Ya Tuhan, semoga Ismail hidup dalam peliharaanmu." Dan Tuhan berfirman kepadanya, "Aku telah mendengar permintaanmu buat Ismail. Tenanglah, aku akan memberkatinya, dan aku akan menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar. Tetapi aku akan memegang perjanjianku dengan anak lelakimu Ishak, yang akan dilahirkan oleh Sarah pada masa seperti ini tahun hadapan." Sarah melahirkan Ishak alaihissalam, dan beliau sendiri yang menyusukannya. Dan setelah Ishak berhenti menyusu, Sarah memberitahu suaminya agar Hajar dan anaknya tidak lagi tinggal di rumah mereka. Nabi Ibrahim AS sangat sedih dengan hal ini, kerana baginda amat menyayangi Ismail AS. Namun sekali lagi Tuhan berfirman kepadanya agar menuruti nasihat Sarah dan jangan berduka cita. Dan sekali lagi Tuhan menjanjikan rahmat buat Ismail AS. Bukan satu, malah dua bangsa besar bakal melihat Nabi Ibrahim AS sebagai moyang mereka. Dua bangsa besar, yakni dua kuasa terpimpin yang menjadi sarana melaksanakan kehendak langit. Kerana Tuhan tidak menjanjikan rahmat duniawi dan tiada pula keagungan di sisi Tuhan selain keagungan rohaniah. Justru itu, Nabi Ibrahim AS adalah kepala mata air dua aliran kerohanian yang tidak mengalir bersama-sama, tetapi masing-masing memiliki jalan tersendiri. Baginda yakin Hajar dan Ismail AS akan sentiasa dirahmati Allah dan dipelihara para malaikat, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik bagi diri mereka. Dua aliran kerohanian, dua agama, dua dunia untuk Tuhan, dua lingkaran, dan kerana itu ada dua pusat. Sesuatu tempat itu menjadi suci bukan atas pilihan manusia, tetapi kerana ia pilihan langit.
Terdapat dua tempat suci dalam dunia Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya ialah tempat tinggalnya sekarang, dan yang lain barangkali baginda sendiri belum ketahui, iaitu tempat yang telah ditentukan untuk Hajar dan Ismail alaihissalam di suatu wadi tandus di semenanjung Arab, sekitar 40 hari perjalanan dengan menunggang unta ke selatan Kanaan. Wadi itu dinamakan Bakkah. Ada yang mengatakan kerana kesempitannya, bukit bukau mengepungnya dari semua arah kecuali di 3 laluan, satu ke utara, satu ke selatan, dan satu lagi yang terbentang ke arah Laut Merah yang terletak kira-kira 50 batu ke arah barat. Kitab-kitab suci tidak menceritakan kepada kita bagaimana Hajar dan anaknya menempuh perjalanan ke Bakkah. Barangkali beberapa pengembara membawa mereka ke situ kerana wadi itu berada di salah satu laluan utama kafilah, yang kadangkala disebut laluan setanggi kerana minyak wangi, setanggi dan barang lain sepertinya dibawa oleh para pedagang dari selatan tanah Arab ke Mediterranean, dan tidak syak lagi Hajar diberi petunjuk untuk meninggalkan kafilahnya sebaik tiba di tempat itu. Tidak lama kemudian, kedua-dua ibu dan anak merasa sangat dahaga sehingga Hajar bimbang anaknya akan mati kehausan. Menurut riwayat anak cucu mereka, Ismail alaihissalam menangis merayu pertolongan Tuhan dari tempat baginda terbaring di atas pasir, sementara ibunya berdiri di atas batu di sebuah tempat tinggi berdekatan untuk meninjau kalau-kalau ada sesiapa dapat menolong. Melihat tiada sesiapa, beliau cepat-cepat bergerak ke tempat tinggi yang lain. Tetapi dari sana pun begitu juga, tidak ada satu jiwa pun kelihatan. Hajar menjadi tidak keruan, lalu berulang-alik sebanyak 7 kali di antara 2 tempat itu, sehingga pada penghujung kali yang ke-7, ketika beliau duduk untuk berehat di atas batu yang lebih jauh, malaikat berbicara kepadanya. Kitab Kejadian menceritakan Tuhan mendengar suara anak itu, dan dari langit malaikat Tuhan berkata kepada Hajar, "Apakah yang mendukakanmu, Hajar? Janganlah takut. Tuhan telah mendengar tangisan anak itu dari tempat dia terbaring. Bangunlah, angkat anak itu dan tenangkanlah dia. Aku akan menjadikan keturunannya suatu bangsa besar." Kemudian Tuhan membuka mata Hajar sehingga dia nampak sebuah telaga. Air itu adalah mata air yang memancar keluar dari pasir disebabkan hentakan tumit Ismail alaihissalam. Dan wadi itu tidak lama kemudian menjadi tempat persinggahan bagi kafilah-kafilah kerana kehebatan dan limpahan sumber airnya, dan telaga itu dinamakan Zamzam. Mengenai kitab Kejadian, ia adalah kitab yang diwahyukan kepada Ishak alaihissalam dan keturunannya, bukan kepada jalur keturunan Ibrahim alaihissalam yang lain. Tentang Ismail alaihissalam, ia menceritakan kepada kita, Tuhan bersama Ismail. Anak itu bertambah besar. Dia tinggal di padang gurun dan menjadi pemburu yang mahir. Selepas itu, namanya hampir tidak disebutkan lagi kecuali pada cerita yang mengisahkan Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam bersama-sama mengkebumikan ayah mereka di Hebron. Dan beberapa tahun kemudian, Esau mengahwini sepupunya, iaitu anak perempuan kepada Ismail alaihissalam. Tetapi ada pujian tidak langsung daripada Ismail alaihissalam dan ibunya dalam Mazmur yang menyatakan, "Betapa indahnya rumahmu, wahai Tuhan semesta alam," dan yang menceritakan tentang keajaiban Zamzam kerana disebabkan oleh mereka berdua yang melalui wadi itu. Berbahagialah manusia yang kudratnya bergantung kepada Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah seperti mereka yang menghasilkan telaga ketika melintasi wadi Bakkah. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup selama 75 tahun lagi dari waktu Hajar dan Ismail alaihissalam mencapai tujuan mereka, dan baginda mengunjungi anaknya di tempat suci yang telah ditakdirkan untuk Hajar itu.
Al-Quran memberitahu kita bahawa Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tempat yang khusus berdekatan telaga Zamzam. Tempat dia dan Ismail alaihissalam harus membina rumah suci, dan mereka diberitahu bagaimana ia mesti dibina. Namanya Kaabah. Sempena bentuknya yang menyerupai Q. 4 penjurunya mengarah ke 4 mata air. Tetapi objek yang paling suci di tempat suci itu adalah sebongkah batu Firdausi yang dikatakan dibawa oleh malaikat kepada Ibrahim alaihissalam dari bukit Abu Qubais yang berdekatan, tempat ia berada sejak diturunkan ke bumi. Sewaktu turun dari syurga, ia lebih putih daripada susu, tetapi dosa anak-anak Adam telah menjadikannya hitam. Batu hitam ini mereka letakkan di salah satu penjuru Kaabah, dan apabila tempat suci itu selesai dibina, Allah berfirman lagi kepada Ibrahim alaihissalam dan mengajarkannya upacara menunaikan ziarah suci ke Bakkah atau Mekah seperti ia disebut kemudiannya. Sucikan rumahku bagi orang yang tawaf dan orang yang berdiri, yang rukuk dan yang sujud, dan serulah umat manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang setiap unta ramping dari setiap ceruk dalam. Hajar memberitahu Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai peristiwa yang dialaminya ketika mencari pertolongan. Lalu baginda menjadikannya sebahagian daripada upacara ziarah suci, iaitu para penziarah harus berulang-alik sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah, nama yang diberikan kepada 2 tempat tinggi yang telah dinaiki Hajar itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, barangkali di Kanaan, sambil melihat padang ragut, ladang jagung dan ladang gandum yang subur di sekelilingnya. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah wadi yang tiada tumbuhan padanya di samping rumahmu yang terpelihara. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka daripada hasil tanaman agar mereka bersyukur.